Alhamdulillah, sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk bersama-sama di dalam himpunan ceramah umum pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, saya sejak daripada 2013 antara tempat yang paling payah untuk saya masuk adalah Kampung Gemuruh. Tuan Haji Amran, barangkali masa tu Tuan Haji Amran jaga rapi sangat, menyebabkan peluang untuk saya masuk dan mendekati penduduk agak sukar dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Tetapi Alhamdulillah, setelah beberapa lama dan setelah berlakunya kemelut dalaman yang dialami oleh Parti UMNO, maka akhirnya kita dapat melihat sebahagian besar daripada pemimpin-pemimpin UMNO mula berhijrah meninggalkan Parti UMNO dan memilih wadah perjuangan dalam parti yang lain. Tuan-tuan sekalian, hak duduk atas petah ni rasa pemimpin UMNO lebih ramai daripada pemimpin PAH. Bekah lah. Yang berhormat Datuk Rasul bekas pemimpin UMNO. Ustaz Khazan Cik Mat bekas pemimpin UMNO. Dia lagi. Datuk Hamzah pun penyokong UMNO. Jadi kalau tengok bila malam ni, kalau ngundi, kalau kita dah saya. Tapi Alhamdulillah, masing-masing tinggal. Kerana apa mereka tinggal, waktu saya nak serah kepada masing-masing tuan punya diri. Datuk Rasul ada sejarah dia. Tuan Haji Amran pun ada sejarah dia. Tetapi kita tidak mengambil sikap untuk memaksa. Samalah juga seperti mana kami mempelawa Datuk Hamzah Ngah menyertai PAS. Datuk Hamzah dengan penduduk di Kampung Gemuruh, Bangunyo ni sangat akrab dan berbakti sepenuhnya dengan alam, berbudi pada tanah. Tapi pengalaman tuan-tuan sekalian dalam pentadbiran, khususnya dalam sektor korporat melalui Ketengah, adalah suatu pengalaman yang mahal dimiliki oleh Datuk Hamzah. Ni saya saja ceritalah sebagai mukadimah. Mula-mula sekali saya tanya Datuk Hamzah, ajak isytihad masuk PAS sempena himpunan Teguh Pertahan. Datuk Hamzah kata, lama kan orang kata saya nak jadi wakil rakyat pula. Serba salah. Tapi betul lah orang kata orang lama ni banyak tapis untuk dia berfikir. Bimbang kalau orang kata masuk PAS kerana nak dapat tawaran jadi calon. Jadi Datuk Hamzah agak keberatan. Takut-takut orang tomoh dia begitu. Yang kedua, Datuk Hamzah juga tanya. Ni depan Tuan Badang dah ni kita cerita ni. Dah kecek langsung lah. Apa status markah UMNO duduk pada air atas tanah dia? Ni Datuk Hamzah tanya juga. Serba salah ni. Lama kan bila masuk PAS, orang anggap kena tubik daripada markas. Kena tubik daripada tanah dia. Takut balah anak beranak. Saya kata masuk PAS bukan untuk balah dengan orang. Masuk PAS ni bukan kita akan jadi bertegang. Tapi masuk PAS kita nak kekalkan hubungan persaudaraan. Semangat inilah yang kita bawa dan terjemahkan di Kampung Gemuruh. Tuan Haji Amran, kita pun sebut masuk PAS ni bukan balah dengan orang ni. Masuk PAS kerana prinsip perjuangan. Kita ada pilihan kita sendiri. Maka akhirnya bila kita dah masuk PAS, kita bukan nak pergi balok, bukan kita nak bertegang leher dengan orang lain. Inilah prinsip yang kita bawa. Supaya perjuangan PAS ini semakin meluas sokongannya. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kalau orang tanya apa kita masuk PAS lah ni. Sebab kita sudah melalui beberapa fasa pemerintahan. Berat dah ni. Kan ada hujan dah. Kita duduk atas-atas ni tak berasa. Jadi bila mana pemerintahan tu berlaku 22 bulan di bawah PH, yang jadi orang-orang UMNO marah sangat pada pemimpin UMNO ni sebab kih turuk dan rasa tertipu.
Tuan-tuan ingat ke dok apa yang Datuk Seri Ahmad Maslan patung dulu masa zaman kerajaan PH? Kata Ahmad Maslan, jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tuan tak mahu kena kencing, jangan undi Pakatan Harapan. Ingat tak? Leni tuan-tuan sekalian tak jadi dah patung tu. Bila bersekongkol sahaja dengan PH, patung tu sudah tidak valid. Jadi patung yang valid leni adalah kalau tuan hendak memancing, jangan lupa membawa umpan. Sudahlah kamu kena kencing, air kencing pula kamu nak makan. Ni situasi yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh. Sebab apa kencing, lepas tu ambil makan pula. Saya nak tanya rakan-rakan kita daripada penyokong UMNO, minta maaf, kita bukan nak mengguriskan perasaan, tapi nak tanya. Zaman Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, dia juga pegang Menteri Kewangan. Apa yang orang tak kata termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tiada tata kelola, tidak ada good governance. Memerintah jadi Perdana Menteri, dalam masa yang sama dia juga pegang Menteri Kewangan. Mak Sabu pernah memberikan suatu ungkapan pada waktu tersebut. Mak Sabu kata, Perdana Menteri minta dengan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tanya balik Perdana Menteri. Ni cerita dulu ni tuan-tuan sekalian. Mari zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, hok kutuk banyak Datuk Seri Najib. Hok kata bukan-bukan zaman Datuk Seri Najib, tuan-tuan tengok balik sejarah ni. Dia berpusing. Rupa-rupanya bila dia jadi Perdana Menteri, dia juga menggalas tanggungjawab untuk pegang Menteri Kewangan. Sebab tu tuan-tuan sekalian tengok bagaimana pakar-pakar ekonomi marah kepada Perdana Menteri. Sehingga mereka menyatakan bahawa Perdana Menteri perlu untuk lantik seorang Menteri Kewangan yang kompeten. Bukan Menteri Kewangan yang sibuk pergi situ, pergi sini, tak boleh nak fokus. Tuan-tuan sekalian ingat, kalau kita nak tahu lagi kencing ke tidak, dulu sebelum daripada jadi Perdana Menteri, pitih jatuh, kita kata kerajaan tidak cekap. Pasaran saham merudum, kita kata kerajaan tak pandai. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mereka jadi Perdana Menteri, bila mereka memerintah, nilai ringgit jatuh terburuk dalam sejarah negara. Orang pergi Mekah baru ni boleh rasa lah. Kita ambil contoh mudah, tanya orang balik haji baru ni, belanja macam mana? Nak tukar pitih macam mana? Dulu kita pergi Mekah, tak ada pitih rial, kita tukar je, kita beri pitih ringgit. Orang Arab boleh terima. Tapi lainnya orang Arab tak akan terima dah pitih ringgit. Kestabilan pitih rupiah lebih baik nak dibandingkan dengan ringgit. Jadi tuan-tuan sekalian, bila perkara ni berlaku, kita terima hakikat leni pitih jatuh dan seumpamanya. Tapi kita tak boleh terima hakikat mencakap sedap sangat dulu. Cakap pandai sangat, sepatutnya lebih hebat negara kita nak dibandingkan sebelum daripada ni. Jadi tuan-tuan sekalian, ini perkara-perkara yang berlaku dalam negara kita. Mukadimah ni tak boleh panjang sangat. Nak setuh sikit pasal negeri. Tuan-tuan sekalian, negeri kita ni, kita nak depan pilihan raya. Dalam demokrasi, rakyat ada hak untuk pilih mana-mana parti untuk memerintah. Rakyat boleh pilih Barisan Nasional. Rakyat juga boleh pilih PAS. Rakyat juga boleh pilih parti yang lain. Itu adalah hak demokrasi. Tapi tuan-tuan sekalian, sebagai rakyat yang cerdik, kita mesti memperhalusi sebelum daripada kita nak lakukan pemilihan. Kita nak pilih pemimpin, kita akan memperhalusi dasar perjuangan, apa yang telah dibuat, prestasi yang telah dicapai. Kita ambil contoh dalam negeri Terengganu. Kalau orang tanya dah PAS nak berlawan ni nak apa? Kita kata kita nak menang. Kita nak teguh pertahan.
Kita nak pastikan kemenangan kita ni kita boleh sumbang lagi pada rakyat. Tuan-tuan sekalian, adilkah kalau kita tanya, PAS memerintah 5 tahun terus dihukum? Kerajaan BN dulu memerintah puluhan tahun, kita tak hukum apa-apa. Walaupun banyak penyelewengan, walaupun banyak salah laku, walaupun banyak pitih rakyat punah. Saya beri contoh tuan-tuan sekalian. Baru ni Datuk Seri Ahmad Said cerita pasal rumah. Dia dedah rumah tuan-tuan sekalian. Rumah kerajaan negeri kata nak buat 20,000. Tapi tiba-tiba hak adanya 200 hotel je. Ini adalah suatu kekeliruan ataupun pembohongan yang dibuat oleh pihak Datuk Seri Ahmad Said yang telah menyatakan pada kita hanya 200 hotel saja kita buat. Dia kata saya tanya dalam dewan ni, saya tanya dalam dewan. Tuan-tuan sekalian, dewan ni dia boleh nak susuk. Dalam dewan ni, setiap patah ucapan kita tu akan ada. Setiap rekod soalan kita tu akan disimpan. Saya perhati tuan-tuan sekalian sepanjang penggal ni, Datuk Seri Ahmad Said adalah wakil rakyat yang paling payah sekali hantar soalan. Maknanya tiap-tiap kali sidang tak ada soalan. Dalam setahun, dalam sepenggal tu adalah sedua. Benda ni tak payah, saya bukan nawak, saya bukan kecek. Handset Dewan ni duduk dalam website. Tuan-tuan buka je website Dewan Undangan Negeri Terengganu, cari penyata, mesyuarat. Kita akan jumpa dengan maklumat dan rekod ini. Hak tanya pasal rumah ni, saya tanya. Penggal pertama perasmian pada tahun yang lepas, saya tanya, berapa hotel dah rumah? Kita wakil kerajaan, kita tanya kerajaan pasal rumah. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk maklumat, daripada tahun 2018, kerajaan negeri telah pun agih 3,165 unit rumah yang telah pun disiap, kemudian diserah kunci kepada penghuni. Hak ni hak selesai dah. 12,660 unit rumah dalam pembinaan. Oleh kerana berlaku COVID hari itu, 2 tahun kita PKP. Kontraktor terpaksa stop. Tak boleh nak buat kerja. Maka dia memerlukan lebihan masa tambahan. 12,660 unit dalam proses. 4,830 unit berada dalam perancangan untuk dituju. Jumlah keseluruhan tuan-tuan sekalian adalah sebanyak 20,600 unit. Tapi jumlah 20,000 ni bukan duduk dalam manifesto PAS dulu, masa kita pilihan raya dulu. Kita tak kata nak buat rumah 20,000 unit. Tapi kita kata rumah atau tanah kepada rakyat yang berhak. Bila kita masuk balik dalam pemerintahan, kita pun semak dengan perumahan. Rumah hak mana yang duduk dalam pembinaan? Rumah mana dalam perancangan? Tanah kat mana kosong? Kita kumpul semua sekali. Kita kira-kira dan kalau penggal ni kita kejar jumlah 20,000 unit. Ini kerajaan yang saksama tuan-tuan sekalian. Kita tak mampu projek kerajaan sebelum. Bila kita ngetok, tak apalah hak UMNO buat. Zaman UMNO rancang dah, kita terus. Sebab ia boleh membawa pulangan yang baik pada rakyat. Sebab ni rumah. Kita tambah, bila nak bina nama, kita pun mampu. Bila nak bina nama, kita mampu. Tuan-tuan sekalian, ni bukan sikap yang ada pada PAS. Sangat berbeza dengan UMNO, tukar menteri besar, sama-sama sendiri ni tuan-tuan sekalian, mampu. Tanya Datuk Rosso. Dia boleh cerita pengalaman. Tapi saya nak dedah tuan-tuan sekalian ambil contoh. Datuk Seri Ahmad Said bawa gagasan Pulau Bebas Cukai duduk di Tasik Kenyir. Nak buat Pulau Bebas Cukai. Bila nak buat Pulau Bebas Cukai ni tuan-tuan sekalian, tukar menteri besar daripada Datuk Seri Ahmad Said, dilantik menteri besar baru Datuk Seri Ahmad Razif. Datuk Seri Ahmad Razif tak meneruskan sepenuhnya. Dia buat pelambak, dia tidak teruskan dengan rancang. Sebab apa dia tak buat?
Kalaulah projek ini sangat ekonomi, mesti dia suruh buat. Tapi sebab dia pun nampak nak terus guana benda ni tak boleh nak pergi. Pulau bebas cukai. Pulau bebas cukai ni orang pergi beli sebab nak murah. Ni kita nak pergi atas barang naik tokang. Nak pergi beli barang naik boat. Naik boat kena bayar, bukan free. Jadi tuan-tuan sekalian, benda tak logik nak boleh murah. Maka oleh kerana tu, kerajaan hak dulu tak terus sungguh. Mari kita pula tuan-tuan sekalian, kita kaji semula, boleh pergi ke tak? Tak boleh pergi, kita tak usah tebak. Kita cari jalan nak buat apa sebagai ganti. Ada hak kita boleh sudah, kita sudah. Ada yang tak boleh sudah, kita stop dulu. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan sekalian memberi ruang dalam pilihan raya yang akan datang, Perikatan Nasional dan PAS akan memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan negeri Terengganu yang tercinta ini. Jadi untuk akhir, saya mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Amran Abdullah bersama dengan keluarga PAS dan Perikatan Nasional yang isytihar secara rasmi pada malam ini. Dan sebenarnya telah mengisi borang jauh beberapa bulan sebelum daripada ni. Cuma saya susuk je. Haji Amran 2-3 kali dah tanya, dah bila nak suruh isytihar ni? Macam tuan-tuan sekalian, bukan nak katalah. Orang yang ada kekuatan ni, dia sanggup depan dengan apa saja. Dalam peristiwa hijrah, ada orang nusuk. Dia nusuk. Pergi hijrah, dia pun nusuk. Ada hak jenis backhand sikit. Macam Saidina Umar, dia isytihar. Siapa dia nak anak dia hilang. Jadi dia hilang mak ayah dia. Siapa nak pasangan dia meninggal, mari berjumpa dengan aku sebab aku akan berhijrah. Ni pesan gitu ni. Dan insya-Allah akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam PAS dan sanggup duduk atas pentas bermula daripada malam ini menyampaikan ceramah dan juga memberikan perkongsian kepada semua masyarakat apa punca dan kenapa dia memilih perjuangan PAS. Saya juga ucap terima kasih pada rakan-rakan beliau daripada kalangan penduduk-penduduk Kampung Gemuruh yang telah menyampaikan hasrat yang sama dan juga telah berhijrah untuk memilih PAS sebagai wadah perjuangan yang baru. Mudah-mudahan dengan kita memilih perjuangan yang baru ini, insya-Allah kita akan meneruskan kesinambungan, memartabakkan agama, memartabakkan bangsa dan seterusnya membangunkan negeri dan negara dengan penuh bertanggungjawab insya-Allah. Saya kira cukup setakat ini sebagai ucapan alu-aluan dan ucapan terima kasih di atas penyertaan Tuan Haji Amran beserta dengan ahli keluarga dan juga sahabat handai dari Kampung Gemuruh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum